Awak macam mana kan? Ini 5 bulan 12 aku ceraikan kau dengan salah satu. Aku terima. Okey, silakan. Dah, awak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara setiap malam di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit tapi penuh dengan info. Yang penting bagi kita ialah bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Okay, dalam kehidupan rumah tangga ni Ustaz kan, kita selalu bayangkan yang bahagia-bahagia Ustaz kan. Masa bercinta, lepas tu nak berkahwin, yang kita ialah impikan doa yang bahagia. Tapi rumah tangga itu tak semestinya macam tu Ustaz. Selalu saya berkatakan bahawa rumah tangga itu seperti kapal ataupun perahu yang berlayar di lautan, di mana dia akan bertemu dengan ombak. Ombak kecil, ombak besar. Ada kala tenang. Ada kala tenang. Jadi rumah tangga ni mesti ada asam garam kehidupan tak Ustaz? Kalau tengok dalam hidup ataupun keluarga Nabi SAW, Nabi sendiri yang kita semua pandang bahawa Nabi ni hidupnya sempurna, Nabi ni hidupnya seronok, aman, bahagia dengan isteri, anak semua kan. Tapi kita jangan lupa bahawa rumah tangga yang romantik tak bererti tak pernah berkonflik. Secara mudah faham, rumah tangga Nabi juga ada asam garam, ada pasang surut. Langit tak selalunya cerah. Nasi mana tak disimbah kuah. Kadang tak, saya rasa mungkin tak masuk tapi masuk je lah ya. Maksudnya rumah tangga ni dia akan ada onak ranjau durinya. Itu benda biasa. Jangan pula ada di kalangan penonton kita kata, oh kami tak bahagia lah. Pasal baru 2-3 hari lepas kami bergaduh. Maknanya kami tak bahagia. Dia pukul kata seluruh perkahwinan tu tak bahagia. Kerana 2-3 hari bergaduh. Dah sebenarnya bergaduh salah faham itu biasa tu. Itu sebenarnya kalau kita bergaduh salah faham, itulah proses kita mengenali pasangan. Ya betul. Mengenali pasangan masa di luar, masa bercinta lain. Betul. Betul. Bila berumah tangga dia jadi lain. Betul. Kita akan nampak baik buruk dia semua terbongkar. Kadang-kadang bila lepas gaduh tu lagi rapat. Dan kita lebih faham bahawa oh lepas ni jangan cakap benda ni lah. Lepas ni jangan sebut benda lah. Kita tahu dia tak suka dan dia pun tahu kita pun tak suka benda-benda yang macam tu. Orang kahwin kan baru nak saling faham, memahami. Sebab tu kalau tengok Nabi SAW, Nabi pernah tahu dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi pernah juga Aisyah bercakap tu, Nabi diam, Nabi dengar je. Seolah Nabi ni, maaflah kalau kita kata bahasa hari ni, leteran isteri tu Nabi layankan je. Tak ada Nabi nak argue balik, bagi dalil, tak ada. Itu zaman Nabi Ustaz. Tapi sekarang ni zaman PKP Ustaz. 2 tahun PKP. Emosi Ustaz. tak menentu. Emosi tak menentu. Suami kerja tempat lain, isteri tinggal dekat sini. Ui, lain. Lain Ustaz. Jadi maknanya bila dah tak jumpa lama Ustaz, tiba-tiba ada pasangan Ustaz sebelah. Aduh. Ada pasangan. Aduh. Kantoi Ustaz. Kekasih gelap. Kantoi Ustaz. Aduh kantoi pula. Kantoi dengan orang rumah Ustaz. Jadi orang rumah tu pergi Ustaz, tak buat video Ustaz. Tak. Video. Lafaz cerai kat situ Ustaz. Ni macam mana Ustaz? Memang keadaan yang agak menakutkan kita sebenarnya. Bukan menakutkan, abang ada buat salah ke apa? Bukan. Maksudnya, dia akan jadi satu suasana yang tak bestnya adalah apabila isu dalam, kita kata apa ya? Dalam kain. Isu dalam kain. Gambung juga itu lah Ustaz. Senang ya. Isu dalam Dalam kain, kain. dalam kelambu. Dalam kelambu. Habis satu negara tahu, silap bulan dunia internet tanpa sempadan satu dunia boleh tahu. Siap nama orang tu, cara dia punya sikat rambut, cara pemakaian dia. Semua orang tahu tu. Macam mana ni? Agama mengajar kita beberapa panduan. Pertama sekali, jangan sesekali tak bagi makan. Contoh kalau suami isteri gaduh, lepas tu dia biarkan isteri dia kelaparan. Tak boleh, salah, berdosa. Kena bagi isteri tu makan juga. Ataupun kalau si isteri tu, pastikanlah suami pun makan jugalah. Hak masing-masing. Yang kedua, jangan saling mencela, maki hamun. Kau ni badan kau macam tu, kau ni jalan macam mana, kau ni... Sebab tengah marah kan, gaduh. Itu maknanya gaduh pun ada pantang larang. Yang ketiga, engkau jangan sampai menjatuhkan maruah, mengaibkan, menghina ni semua. Apatah lagi tulangkan video. Ustaz. Nampak suami dia apa dia kesan isteri dia, dia nampak suami dia dengan perempuan lain. Nak jaga macam mana Ustaz? Tak boleh. Itu je lah panduan dia. Kalaupun dia rekod, dia rakam untuk tujuan rujukan pihak berkuasa, itu cerita lain. Maknanya dia rakam ni dan inilah sebagai bukti. Bukan dia report saja lepas geram ke apa. Memang ada buktinya dan ini individu yang terbabit, ditunjuk pada pihak berkuasa. Itu okey lah. Tapi masalah sekarang ni, kerana geramnya pasal. Ni satu lah saya nak share juga semua penonton. Nabi SAW pernah sebut, ada 3 benda kalau engkau buat, jahanam hidup. Hidup kau boleh musnah kalau 3 benda kau buat benda ni. Apa dia Ustaz? Pertama sekali Nabi kata syuhun muta'un. Syuhun muta'un maksudnya
kedekut melampau-lampau. Kau ni kedekut, hidup kau akan musnah. Nabi sebut. Kedekut tak hidup masin. Oh, tangkai jering semua sekali. Yang kedua, tu wa ya'jabul mar'i bi nafsi. Engkau syok sendiri. Maknanya kau berasa kau best, kau berasa kau hebat, pandangan kau betul. Ego. Ini yang sama waktu dengannya lah. Dia macam waktu semayang lah. Sama waktu dengannya. Dan yang ketiganya, wa hawan muttaba'un. Mengikut hawa nafsu. Dia nafsu ni bukan nafsu makan, nafsu tidur, nafsu marah. Dia sebahagian diri kita lah. Dia maknanya bila dia menguasai diri. Kalau nafsu makan, makan. Nafsu tidur, membuta. Tapi ada orang nafsu marah. Nafsu marah ni lagi bahaya. Setan masuk tengah. Betul. Sebab, Datuk macam tahu je. Imam Ghazali sebut, pintu paling besar setan masuk dalam jiwa kita, nombor satu, pintu yang paling main entrance. Pintu utama, babul ghadab. Pintu kemarahan. Marah suami, marah dengan dia pertimbangan tu tak ada, maka setan boleh masuk. Maka dia akan cetus dengan percakapan, perturunan tanggapan, semua dia akan datang lah. Maka kita nak pesankan, kalaupun marah macam mana sekalipun, benda tu jangan sampai meletup lah benda tu. Perbuatan wanita itu, betul, dia tengah marah Ustaz. Ya, siapa tak marah Ustaz? Suami dengan perempuan lain, apa semua Ustaz kan? Ya, betul. Tiba-tiba pula Ustaz, dia mengheret perkara yang memalukan itu di khalayak. Dan dia juga membawa kepada keluarga dia Ustaz. Keluarga sebelah suami dia. Maknanya mengheret malah. Kalau semua orang hari ni dah pakai emoji sikat tepi. Jadi keluarga dia juga malu Ustaz. Daripada tak tahu, cari tahu. Jadi maknanya Ustaz, berdosa tak Ustaz? Yang menghebahkan ni, maknanya dia mengaibkan keturunan tu. Itu yang saya takut tu. Benda-benda yang kita bimbangnya, kita menjadi sebahagian daripada penyumbang. Tukang menyampai-nyampai, dia panggil an-namimah. Namimah ni orang yang menyampai-nyampai. Dia apa, tukang forward, forward. Dia mengaibkan satu keluarga kan. Contohnya lah, saya kenal dengan orang tu. Cakap, adik engkau tu kan. Tahu adik engkau ni. Lepas tu dia jumpa, itu anak bapa engkau kan. Itu pakcik engkau kan. Betul. Tu menantu awak kan. Dia jadi kecoh macam tu kan. Tetapi begitu juga dengan benda yang macam mana orang menggunakan gambar tu sebagai emoji. Jadi bila emoji Ustaz, troll kan. Jadi maknanya dia mengaibkan Ustaz. Berdosa tak Ustaz? Saya babat dosa ni, kita tak berani lah nak kata tu berdosa macam tu. Tapi kalau dengan hala tuju isu ni dipanjang-panjangkan, lebih memalukan, lebih membuatkan kata orang, memburukkan nama orang tu apa semua, dia jadi lagi tak elok benda ni. So, saya lebih mencadangkan kita masyarakat ni jadi masyarakat yang lebih matang. Kalau benda tu benda biasa kan, orang kita tak panjang cerita, tak jadi hot. Zaman Nabi lu bukan tak ada orang yang pasangan dia ada buat benda tak betul dan dia ajukan benda tu pada Nabi, pada pihak yang kalau hari ini pihak berautoriti lah, berautoriti bertanggungjawab semuanya, yang maknanya kerahsiaan benda tu boleh terjaga. Tapi itulah, bila kita terlalu mengikut orang nafsu, bila kita nak marah, mengamuk semua lepas segalanya, dia akan jadi makin parah lah, buruk keadaan tu. Ada satu hadis Nabi SAW beritahu, Nabi kata seseorang itu haruslah minta halal daripada seseorang yang mungkin kau pernah memburukkan maruah dia, mencalar dia punya nama baik dia semua, sebelum sampai hari yang tidak ada gunanya, dinar, dirham, akhirat mana pakai duit ringgit boleh lah. Maknanya kau kena minta halal balik. Sebab apa? Salah suami itu kayu tiga. Kayu golf tak apa. Ini kayu tiga. Berkayu tiga itu dah memang salah. Salahnya di mana? Sebab engkau buat satu benda pengkhianatan. Di belakang isteri engkau buat benda macam ni. Suami dah salah, memang salah. Tapi yang menjadi salah juga terhadap isteri itu adalah menghebahkan. Berkahwin itu tidak semestinya akan sampai kepada penghujung. Mungkin di tengah jalan tu akan diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai manusia, bagaimana kita mengambil itu sebagai satu pengajaran ataupun satu iktibar. Jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara setiap malam. Tak puas hati, kita PM tepi. PM TV 9, jangan PM saya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama tu.